Korang pernah tak dengar tentang terkena badi? Tipulah kalau tak pernah dengar. Tapi kalau betul yang tak pernah dengar, korang duduklah dekat situ, go through sama-sama dengan Kak Nan tentang badi. So badi ni sendiri adalah bermaksud kesan buruk yang dialami oleh seseorang. Kalau dalam masyarakat Melayu kita ni, kita percaya yang badi ni memang akan membawa kesan buruk daripada kuasa jahat yang ada pada binatang dan juga manusia. Bukan main-main badi ni. Mat Saleh, seorang profesor daripada luar negara, telah membuat kajian dan telah membukukan tentang badi ni. So Dr. Walter ni, dia menggambarkan badi ni adalah satu daya tarikan yang menggerunkan, disertai dengan elemen jahat, mengganggu seseorang. So dalam kajian dia ada 193 jenis badi, guys. Tapi mostly lah dalam Malaysia ni, dalam pengetahuan aku, ada 3 jenis. Badi manusia, badi haiwan dan juga badi tumbuhan. Badi hutan maksud aku. So itu saja pasal badi. Kita sambung next time. Tak lah, aku tipu je. Hai, Assalamualaikum sawadee-cha. Jangan risau korang, hari ni tiada jump scare sebab malam ni korang bersama Kak Nan dalam segmen Fakta Seram. So asal-usul badi ni dia ada banyak sangat versi. Yang pertama, maksudnya yang pertama kali munculnya pasal badi ni apabila startnya daripada 3 titik darah Nabi Adam yang menitis ke bumi. Ada pula yang percaya yang badi ni sebenarnya asalnya daripada biawak, and then disusuli dengan badi-badi yang ada zaman sekarang. Lepas tu kalau ikutkan macam bomoh-bomoh, pawang-pawang, diorang kata badi ni datangnya daripada hati atau ulur kayu balak. Dan juga daripada mambang kuning. Mambang kuning tu bukan jin tau. Mambang kuning ni maksudnya langit yang kekuningan di waktu terbenamnya matahari. So mana diorang dapat asal-usul jampi ni sebenarnya? Asal-usul jampi ni sebenarnya terdapat dalam satu jampi serapa, dan jampi ni berbunyi, wahai kejahatan ibu segala kejahatan. Dah, aku tak nak baca, korang baca sendiri. Dah baca? Okay, so ada juga yang cerdik pandai kata asal-usul badi ni datangnya daripada anak kepada jin Ibnu Ujan yang mendiami kawasan gua-gua, awan di langit dan juga lurah-lurah bukit. So itu je lah asal-usul badi ni. Ikut korang lah nak percaya ke tidak. Tapi kalau korang cari dekat Google, kat mana-mana, memang klise lah asal-usul yang aku bagi tahu kat korang ni, korang akan jumpa benda yang sama. Gitu. So let's go dengan badi yang pertama, badi manusia. Badi manusia ni yang paling famous. Kenapa aku tutup mata? Okay, badi manusia ni yang paling famous adalah badi mayat. So badi mayat ni biasanya dikaitkan dengan orang yang mati berdarah. Mati berdarah maksudnya mati dalam kemalangan ataupun juga mati dibunuh. Dia mati tu macam banyak darah dia mengalir kat luar-luar tu kan. So ada kalau orang ternampak, dan kemungkinan orang tu boleh terkena badi. So biasanya badi ni terkena pada orang yang lemah semangat ataupun orang yang terlampau tacut. Kalau untuk orang yang macam terlampau tacut tu, biasanya dia akan terkena kesan macam trauma tau. Dia macam trauma. So benda tu kalau tak silap aku, dia boleh settlekan, maksudnya rawatan dia adalah dengan psikologi je lah. Tapi kalau terkena betul-betul badi mayat daripada makhluk halus, maksudnya kau terkena badi tu sebabkan jin sekitar-sekitar tu. Ciri-ciri dia adalah macam kau sakit badan, kau lemah, tak bertenaga, sasau, tiba-tiba macam orang gila. Yang tu korang perlu rawatan tradisional. And terlalu banyak ataupun popular sangat badi mayat ni. Kalau korang search kat YouTube pun banyak sangat manusia-manusia yang
men-sharekan story diorang pasal badi mayat. Lagi-lagi orang yang bekerja dekat hospital, polis, forensik, cerita yang urus-uruskan bahagian mayat ni lah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah seram yang pernah saya lalui, iaitu berhadapan dengan badi mayat mangsa pembunuhan. Kerana rasa tidak selesa dan gelisah dengan gangguan tersebut, saya mengambil keputusan untuk pulang ke rumah. Bersiap-siap untuk pulang ke rumah, dan sedang saya berjalan menuju ke kereta, saya perasan ada satu susuk tubuh sedang memerhati saya di sebalik tembok di kawasan pejabat. Apabila saya meneliti susuk tubuh tersebut, ternyata mukanya sama seperti mayat yang saya lihat ketika kejadian pembunuhan tersebut. Dan selain daripada badi mayat, aku juga pernah dengar badi pengantin, geng. First aku dengar daripada Serhan tu lah, and then aku cari. So aku jumpa satu cerita daripada Akak Pida. So cerita dia macam ni, guys. Akak Pida ni dia nak pergi ke majlis sepupu dia. Majlis sepupu dia ni macam ni, malam tu nikah, esoknya ada persandingan kan. So anak dia ni balik daripada majlis nikah dia ni demam. Tak semena-mena demam, tak ada kena hujan. Tak ada orang kata apa? Tak ada pun orang kata punca-punca demam tu, tak ada. Faktor-faktor demam tu tak ada. So dia tanyalah dekat mak mentua dia tau. Dia tanya, kenapa Rania boleh demam Dia heran macam tu kan. Jadi mak mentua dia kata, mungkin Rania, anak dia tu, terkena badi pengantin. Sudah, badi pengantin. Habis macam mana nak merawat tu? Ikutkan daripada petua mak mentua dia. Mak mentua dia kata, Rania ni perlu dipakaikan bedak pengantin tersebut. Dah pula kena pakai bedak pengantin. So esoknya pergi majlis persandingan tu, dia cari bedak pengantin. Cari bedak-bedak pengantin tak jumpa. Yang ada hanyalah bedak mak pengantin. And then cari pula mak andam pun tak jumpa. Senang cerita, tak adalah bedak pengantin tu. Lah, dah macam mana pula nak ubat anak dia ni kan. Anak dia tu memang demam macam tu kan. And then mak dia cakap, cuba pergi bagi pengantin tu cium anak kau. Cium geng, dia bawa. Tapi Alhamdulillah, petua tu memang berjaya. So kenapa Rania ni boleh terkena badi pengantin? Sebab Rania ni termenung lama menatap kepada pengantin tersebut. Ditatapnya lama-lama, lalas kena badi pengantin sampai demam. Tapi itulah Kak Pida ni kata macam, bukanlah sebab kena cium tu dia elok kan. Mungkin sebab macam, yelah budak tu minat pengantin tu cantik sangat kan. So kena cium macam kebah lah demam dia macam tu. So korang macam mana? Korang percaya ke badi pengantin ni? Aku Allahu'alam lah, so far yang aku dengar yang tu je. Kalau yang lain tu aku belum pasti. So next kita go to badi haiwan pula. Badi haiwan ni paling famous adalah badi ayam. Geng, aku rasa aku terkena badi ayam lah. Sebab apa? Sebab aku kan kalau melatah je mesti, mak kau ayam. 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 Sana ayam, situ ayam. Sampai mak aku pun kan, Umi pernah tegur, awak ni kenapa Hanan? Duk asyik ayam je. Awak tahu tu ayam tu perkataan tak elok. Tu macam pelacuran tu. Mak ayam, anak ayam. Oh, panas aku masa tu. Aku macam, aku ni melatah ayam, memang aku terbayangkan ayam. Bukan aku terbayangkan yang tu. So aku lawan, aku cakap, habis yang Umi tengah siang tu apa? Aku gurau. Aku dengan Umi selalu gurau kasar macam tu. Okay, kita back balik tu badi ayam. Badi ayam ni maksudnya badi ayam hutan lah biasanya tau. Boleh terkena apabila seorang pemburu menembak mati ayam yang jatuh ke tanah. And then ciri-ciri dia bila dia balik, tiba-tiba dia bergaduh ataupun tiba-tiba nak marah, and then menjadi perangai seperti ayam, berkokok, matuk-matuk. Maksudnya dia dah terkena badi ayam lah tu. Cara ubat dia macam-macam geng, macam-macam boleh buat. So aku tak nak cerita dekat sini sebab lain orang kata apa, lain kaum, lain family, lain caranya. So aku nak menjaga benda tu, baik aku tak payah cerita kat sini. Cukuplah korang tahu pasal benda tu.
Tapi korang percaya ke tidak pasal badi ayam hutan ni? Kalau korang tak percaya, kalau korang rasa macam korang nak kena dengan badi ayam, korang tengok video ni. Tak ada. Aku gurau je, geng. Tapi geng, bukanlah sekadar badi ayam hutan ya. Ada banyak lagi badi-badi yang lain. And benda tu mengikut tempat masing-masing. Contoh kalau macam dekat belah Johor, dorang percaya kepada badi ikan. Lagi-lagi ikan merah. Kalau dapat ikan merah tu, kena basuh air sejuk daripada kepala sampai ke ekor dia dulu. Kalau macam contoh dekat belah Sarawak pula, badi enggang. Katanya burung enggang tu lebih kuat badinya. Tapi I'm not sure lah dia punya kesan kena badi binatang-binatang ni kan. Setiap binatang dia lain-lain. Selain daripada tu, ada juga badi monyet. Badi kancil, biawak, buaya. Semua adalah, semua binatang ada macam tu. So next kita go to badi hutan. Badi hutan ni sebenarnya dia lebih kurang macam badi binatang. Sebab yelah binatang kan duduknya dalam hutan, habitatnya kat hutan. Tapi apa maksud badi hutan ni ialah mereka percaya yang pokok juga boleh memberi kesan badi. Pokok juga boleh dibadikan. Pokok juga boleh terkena badi. Lah pokok pula kena badi. Bukan, maksud aku kita juga boleh terkena badi pokok. Bukan apa, sebab dalam hutan ni memang dikatakan tempat makhluk halus. Jadi kalau kita tersalah langkah ataupun kita tak ikut adab-adab dalam hutan, memang terkenalah kesan buruk tu kan. Kesan buruk tu lah yang diorang panggil badi hutan. Sebab tu kita kalau masuk hutan diajar adab-adab. Macam contoh, jangan terlalu bising, jangan mulut terlalu celupa, jangan juga dua lipa tiba, jangan juga menegur-negur, jangan kencingan terata, jangan itu, jangan ini. So kalau orang dah tegur jangan itu, jangan ini, jangan buat. Kalau buat juga kenalah badi hutan tu. Faham? So kita go to tanda-tanda terkena badi. Tanda-tanda awal korang ni terkena badi adalah terasa lenguh atau sakit di bahagian belakang badan, tidak boleh tidur malam, hilang selera makan, boleh kurus, terbayang sesuatu sama ada mayat atau binatang buruan atau pokok herba yang dikumpulkan. Maksudnya kalau mayat, ternampak mayat yang dinampak tadi, binatang yang mati tadi, ataupun pokok-pokok yang dikumpulkan, macam itulah. Tidur ditindih bayangan, demam panas dan juga ketar-ketar. Tapi itu semua adalah tanda-tanda awal tau. Sebab kalau korang tak merawat, mungkin akan go next step, lebih teruk lah orang kata. Dan kat sini aku nak kongsikan sikit lah dekat korang petua-petua untuk mengelak badi ni. Kalau macam kita nak elakkan terkena badi mayat, lepas uruskan jenazah ataupun lepas jumpa dengan mayat tu, sebelum masuk rumah, sebelum ke dalam rumah, tukar baju korang. Ataupun masuk terus mandi. Kalau tak nak mandi pun, at least basuh muka, basuh kaki. Boleh juga mandi hadas besar. Itu pun orang kata kalau boleh sebelum masuk rumah. Jadi korang kena buat tandas kat luar rumah, okay? Sebab apa sebelum masuk rumah? Sebab yelah, badi ni kan macam gangguan makhluk halus. So kalau korang tak buat benda tu, macam benda tu ikut sekali masuk dalam rumah korang tau. So kalau dah masuk dalam rumah korang, kotlah ada orang yang lemah semangat dalam rumah tu, ada pula anak kecil, dah ada orang pula yang terkena sekali. So berhati-hati. Itu adalah precautions lah, langkah awal untuk mengelakkan benda buruk ni berlaku. So sebelum aku akhiri kisah pasal badi ni, terlebih dahulu aku nak minta maaf lah kalau info-info yang aku kongsikan kat korang ni tersalah ataupun kurang tepat. Kak Nan kalau boleh memang nak elakkan terlalu detail, sebab tak nak tersalah cakap. Kan tak pasal-pasal korang yang dengar terkena badi Kak Nan. Risau. Risau. So akhir kata, aku ada sedikit perkongsian untuk korang. Doa mengelak badi, korang boleh amalkan
Sebelum korang nak masuk hutan, sebelum korang nak menziarah jenazah ataupun menziarah orang sakit kan, korang boleh baca Al-Fatihah, ayat kursi, and then 3 kul. So insyaAllah korang terhindarlah, moga-moga terhindarlah daripada terkena badi-badi tersebut. Itu saja daripada Kak Nan. Thank you so much. Pada korang yang suka dengan reaction tak relax Kak Nan, korang boleh ke YouTube channel Kak Nan Tak Relax. Tunggu apa lagi? Pergilah sana. Gitu. Bye-bye. Kau pun Kak. Nampak pula. Kau pun Kak. Tanda-tandanya. So gang, it's not about the budget.